Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Grace Chon Lee. Berita utama, Kerajaan Sarawak sentiasa memastikan fasiliti Hospital Umum Sarawak (HUS) ditambah baik bagi persiapan menghadapi sebarang kemungkinan pesakit COVID-19 untuk menerima rawatan. Timbalan Ketua Menteri Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas memberitahu, Kerajaan Sarawak telah memperuntukkan sebanyak 1.3 juta ringgit bagi pemasangan ventilation point di HUS. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS itu juga menjelaskan satu lagi unit rawatan rapi ICU hybrid juga bakal dibina Februari ini dan 10 katil akan ditambah untuk unit berkenaan. Now today we are standing in this parking area. This will be another ICU hybrid to be done. I was told just now the work will begin in February. This one is to have so that this hospital also will have another 10 additional ICU bed. That means our bed number has increased in case there is a need for any COVID patient later on. We also have agreed to assist to install the gas pipe at the KBS. And then once we do that, they said they need about $500,000. So we are planning to, state government will assist them. So then that means over there will be another 40 beds. Beliau berkata demikian selepas melakukan tinjauan ke HUS pada Rabu. Sementara itu, Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Kesihatan Awam, Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Dr. Sim Koo Hian berkata, operasi hospital hampir pulih seperti biasa susulan daripada penurunan kes COVID-19 sejak kebelakangan ini. Hospital director just tell us that the hospital is almost back to normal. Back to normal meaning that during COVID time, a lot of hospital beds are used for COVID, but then the other operation for the other usual operation all they postponed. But now back to normal means that the other operations are back to normal, and that's why the COVID, because the COVID is less than a handful. That's why the number of beds that used for COVID also reduced. And because the number of beds that used for COVID is reduced, sometimes people look at it and say that why the bed occupancy is so high is because the number of beds used for COVID is reduced. During the COVID time, at the height of COVID, there are more than 70 ICU beds. There are more than 70 ICU beds, but at the moment, it's less than a handful, so there's no point to keep the other ICU beds and then depriving all the other surgery and all the others from using it. Yeah. Laporan seterusnya, momentum sokongan rakyat semasa pilihan raya negeri ke-12 PRN12 Sarawak lepas perlu dikekalkan dalam pilihan raya umum ke-15 PRU15 akan datang. Timbalan Ketua Menteri Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, kawasan Parlimen Lawas khususnya kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Bukit Sari perlu terus menjadi kubu kuat kepada gabungan Parti Sarawak GPS. Dan keadaan ini, momentum ini haruslah kita pertahankan supaya dalam pilihan raya Parlimen nanti kita tak tahu bila kita akan terus memberi sokongan yang padu supaya Lawas ini akan terus menjadi kawasan kuat kita, supaya suara kita akan lebih kuat, suara kita masing orang akan dengar. Beliau berkata demikian semasa majlis penyampaian sumbangan Tahun Cina Daerah Lawas 2022 di Hotel Selim Malaysia pada Selasa. Dalam pada itu, Dato' Amar Awang Tengah yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Sari memberitahu sokongan pengundi kaum Cina pada PRN12 Sarawak lepas di kawasan Bukit Sari sangat dihargai. Jelas beliau, lebih 90% undi kaum Cina termasuk pengundi muda telah menunaikan tanggungjawab mereka dalam PRN12 Sarawak lepas. Namun saya perhatikan bahawa di pusat pembuangan undi di SJK Chongkuang Lawas, SRK Pusat Lawas, SRK Agama Lawas,
di mana majoriti daripada masyarakat kaum Cina ini membuang undi, ya. Dan saya dapati hampir semua saluran, termasuk saluran di mana pengundi-pengundi orang muda itu membuang undi. Kita mempunyai undi yang begitu banyak. Selanjutnya pula, mendiang bekas Timbalan Ketua Menteri Sarawak Datuk Simon Dembab Maja telah selamat dikebumikan di Engkelili pada Rabu. Upacara pengebumian disempurnakan di kampung halaman mendiang di Selindung Engkelili. Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak Datuk Amal Jauh Samion turut hadir bagi memberi penghormatan terakhir kepada mendiang. Mendiang merupakan antara pengasas Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB pada 1973 selepas dilantik sebagai Timbalan Ketua Menteri dalam Kerajaan Campuran Sarawak pada 1970 ketika bersama Parti Pesaka. Kerajaan Sarawak pada masa itu adalah kerajaan pertama yang dipilih menerusi pilihan raya dengan 48 kerusi dan 221 calon bertanding. Mendiang meninggal dunia pada usia 85 tahun di sebuah pusat perubatan swasta di Kuching pada Sabtu lepas meninggalkan Balu Datin Rosslyn City, Germany, 3 anak, 3 cucu dan 2 cicit. Manakala di daerah Bau, sebuah pusat pengumpulan pisang kapuk bakal diwujudkan di Kampung Bariang bagi mengumpul hasil tanaman tersebut dari seluruh kawasan Singai. Menteri Muda Pengangkutan 2 Sarawak, Datuk Henry Jinet memberitahu, Balai Raya Kampung Bariang akan digunakan untuk tujuan itu apabila kerja-kerja bina baru Dewan Kampung berkenaan siap sepenuhnya. Ahli Dewan Undangan Negeri Tasik Biru itu menambah, pusat pengumpulan itu diwujudkan di samping menaik taraf bangunan Balai Raya sebagai bilik gerakan bagi penggunaan Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK dan golongan belia di situ. Bercakap semasa program santai bersama belia dari Kampung Bariang di Balai Raya Kampung berkenaan, tambahnya beliau turut mempunyai perancangan untuk mewujudkan sebuah pusat sukan yang akan mempunyai sebuah dewan serbaguna yang luas dan memuatkan gelanggang badminton, futsal untuk belia dari Kampung Segong dan Kampung Bariang selain sebuah padang bola sepak untuk penduduk dari kawasan Singai. Ujarnya lagi, Sekolah Kebangsaan SK Segong yang sering mudah dilanda banjir juga dirancang untuk dipindahkan ke tapak baru. Seterusnya, Menteri Muda Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Sadong Jaya, Aidil Ariwo, turun padang bagi meninjau projek pembinaan jambatan dan jalan pertanian Kampung Jai yang telah siap. Beliau berpuasati kerana projek tersebut telah siap mengikut perancangan dan mengikut spesifikasi yang ditetapkan. Sementara itu, beliau juga merakamkan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat menyiapkan kedua-dua projek tersebut sekaligus memudahkan penduduk kampung menghantarkan hasil pertanian ke Samarahan dan Kuching. Justru beliau berharap supaya semua pihak terus memantau proses pelaksanaan setiap projek kerajaan di kawasan masing-masing supaya berjalan dengan teratur. Di Kabong pula, Lembaga Amanah Kebajikan Islam Kabong LAKIK menjalin kolaborasi dengan syarikat HK Enterprise untuk mempromosikan Pantai Tanjung Kembang Kabong sebagai destinasi pelancongan. Ahli Dewan Undangan Negeri Kabong Mahmat Cikadir menyatakan kesungguhan beliau menyokong penganjuran aktiviti-aktiviti di Pantai Tanjung Kembang Kabong dalam mempromosikan sektor pelancongan daerah Kabong sekaligus merancakkan ekonomi penduduk setempat. Katanya sebelum ini pihak LAKIK bersetuju menerima tawaran daripada pihak Majlis Daerah Saratok MDS untuk menyelia sebahagian aset prasarana di Pantai Tanjung Kembang Kabong. Ujarnya usaha tersebut akan memberi manfaat jangka masa panjang kepada masyarakat Kabong. Pada Selasa, Muhammad Cik menghadiri Majlis Kesyukuran Anjuran Bersama LAKIK dan Pengurusan HK Enterprise di Dewan Terbuka Pantai Tanjung Kembang Kabong. Dalam pada itu, satu majlis ringkas penyerahan dua projek transformasi luar bandar RTP yang siap diadakan pada Selasa. Projek pertama membabitkan pembinaan kawasan parkir sekolah kebangsaan SK St. Paul Roban dengan peruntukan RM200,000. Projek tersebut bermula pada 27 September 2021 dan siap sepenuhnya pada 17 Januari 2022. Manakala satu lagi projek ialah bina baru Jambatan Sungai Peruntung dengan peruntukan sebanyak RM400,000. Ia bermula pada 8 Januari 2021 dan siap sepenuhnya pada 25 Jun 2021.
Selanjutnya, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD Marudi menasihatkan penduduk yang tinggal di kawasan rendah untuk berwaspada kerana berkemungkinan berlaku banjir susulan hujan berterusan sejak Selasa. JPBD Marudi memaklumkan paras air sungai di beberapa kawasan di wilayah utara telah mengalami kenaikan selepas hujan yang berterusan. Sementara itu, tinjauan mendapati kebanyakan kawasan di Pekan Long Lama serta Kampung Long Laput juga sudah mula dinaiki air. Para penduduk mula bergegas untuk memindahkan barang-barang dan kenderaan ke kawasan tinggi. Penduduk Kampung Long Laput pula menghadapi masalah terputus kebekalan elektrik menyebabkan kesukaran untuk memindahkan harta benda ke kawasan selamat kerana keadaan gelap. Manakala di Limbang, hujan lebat berkala di kawasan Ulu Limbang telah menyebabkan berlaku limpahan air sungai di beberapa kawasan seperti Sungai Limbang, di Kampung Menabit, Ukong dan Tanjung. Kejadian itu menyebabkan beberapa jalan perhubungan penduduk Kampung Tanjung terputus dan tidak selamat untuk dilalui kenderaan kecil. Sekian edisi malam bersama saya Grace. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sentiasa waspada di mana jua anda berada. Lindung diri, lindung semua. Salam UKAS.